Baik tuan-tuan, kita sambung sikit. Kadang-kadang kita melihat setengah dari kita duduk bersahaja dalam masjid, sedangkan dalam masa yang sama terdapat pakai ilmu. Dia mari ke masjid, duduk belakang sekali. Orang nak mengajar ni, duduk belakang. Ada tak rokok, dia sembang-sembang, itu jahil. Mungkin dia datuk, dia ustaz, dia kelabak diraja, dia kena maaf, dia orang kain, dia boleh bijak pada kita. Jadi kita tak muda dia mengajar, kita tak ada. Kita sembang kat tangga, kat tepi. Nak masuk dalam tu takut. Kalau rimah, tu gagah, kalau patut dah takut. Ada ular tendung selah apa dalam masjid, takut. Masyarakat kita bukan dari sini saja. Kalau sini pun memang juga ada. Mana-mana pun ada. Itu realitinya tuan-tuan. Masyarakat nak masuk dalam majlis ilmu, dia rasa takut. Bukan kita nak suruh dia masuk kubur. Dia rasa mari tanya masalah, mari tengok Quran, mari dengar hati, biar lembu hati, mari duduk dalam taman syurga ni majlis ilmu. Nabi kata, "Idza maratu bi riyadil jannah farta'u." Fakila, "Wa riyadul jannah ya Rasulullah?" Faqala, "Al-hilal dzikr." Bila kamu melewati taman syurga, masuklah. Nabi kata, apa dia taman syurga tu Rasulullah? Nabi kata, halaqah ilmu, halaqah zikir. Karena bila kita bicarakan ilmu, dia mengingatkan kita pada Allah. Perintah Allah, layan Allah, jalan Allah, muhasabah diri. Ini kita buat majlis ilmu. Duduk dalam masjid, elok-elok yang baik, dia dekat luar. Jadi apa tuan-tuan? Nak masuk dalam taman syurga pun takut kita. Masuk dalam taman syurga pun takut. Allahu Rabbi. Kalau kita pergi stadium, dia dekat harga RM6. Ke belakang tepi bucugur. Bukan belakang tu, bucugur. Kalau belakang tu, kira orang yang tak nampak lagi bola lintas hari kita nampak. Oh, sorok. Nanti 3 orang dekat dia. Aduh, mana dia? 3 orang dekat dia. Negara 2 orang. Tu pesta kat merah. Bawa 2 orang je. Kok Veroni sudahlah dekat merah. Kita pergi di Veroni pula. Dekat merah juga. Allah Kelantan dia tak boleh kan? Dia bukan naik ship. Kelantan tak boleh kan? Dia memang tak boleh. Main bola. Bila kata nak kerja. Tak boleh Kelantan kan? FAM pula dia Kelantan kamu je. Kelantan kan? Tu Kelantan kan? Suku akhir Kelantan kan? Cuba Kelantan yang sama ke? Ngapain ke? Allah. Kalau main bola sama nak kerja lah. Kalau guru pusat pertama apa nak kerja, boleh nak kerja. Ni guru bola sebiji nak kerja. Allah Rabbi la ilaha illallah. Orang kita tu. Mereka langsung tidak menghiraukan majlis ilmu berkenaan dan menjauhkan diri dari kapolrinya. Bahkan mereka sengaja memperkatakan satu yang sia-sia. Kita mengajar sini, dia dulu ada sembang, dia kisah rokok. Dia mengumpat ustaz pula. Ustaz kan jadi mengumpat ustaz. Dia kata, aku angin untuk ustaz. Macam dia bagus sangat. Mentang-mentang dia menolongkan rakyat kita. Aku lagi ramai dulu. Rekod ni. Dia umpat kita pula. La ilaha illallah. Kalau tak saya dengar, tak nak dengar, tengok umpat. Ni dah tak nak dengar, dapat dosa. Yang kedua umpat pula dosa berkata. Yang ketiga, tengok pula. Berfitnah pula. Allah Akbar. Bahkan mereka sengaja mengatakan sesuatu yang sia-sia yang meninggalkan majlis tersebut. Kemungkinan mereka berpendapat bahawa orang alim yang sedang menyampaikan kuliah tersebut bukan dari kalangan jemaah mereka. Hai, ustaz yang mana ni? Ustaz yang mana ni? Pakai serban putih, pakai kain hijau. Hai, jumpa kelabu asap ni. Kita nak tengok ustaz mana? Apalah pula. La ilaha illallah. Tengok sekarang ni ustaz cakap di masjid surau, kita nak buat pengecaman dari sudut parti politik. Kalau kita bukan ustaz politik, dia kata pakai ustaz ni pula. Kalau kita bola politik, kalau tak politik ni, tak nak politik, kamu mari mengajar. Tak pergi politik untuk gaduh untuk pilihan aja. Pula kan? Kalau kita tak ada oleh politik, dia kata ustaz ada stand, tak ada pendirian, kakak dia pandai. Pula.
Habis kita jadi sebesar, jadi ustaz, jadi ustaz. Kalau kita tak mengajar, kita rasa dia ustaz jangan. Allah laknat kita tak menyampaikan. Bila kita mengajar, orang nilai macam tu pula. Susah. Orang kampung saya sendiri, saya pernah masuk Ustaz Khabar pakai songkok. Masuk Ustaz Khabar pakai songkok. Masuk apa? Pakai songkok. Ada satu majlis, aku songkok kan juga pakai. Balik kampung, orang kampung saya, dia tak nak semayang dengan saya. Dia kata jangan Ustaz pada Ustaz Laminah, jangan bagi dia jadi imam. Kami tak nak dia jadi imam. Kenapa? Dia dah pakai baju batik, pakai songkok. Dia tak boleh percaya. Tengok. Bukannya saya bawa anak dara orang. Bukannya saya terlibat dengan pil ekstasi. Pakai songkok, pakai baju batik. Hari kami ada program yang khusus jabatan. Tak ada apa-apa khusus gambar kita pakai songkok, pakai baju batik. Tak nak semayang. Dia jadi ingat kita nak suruh kita pakai sepah dan lupa 24 jam. Letih tuan-tuan. Letih. Tengok tu orang jumpa. Allah. Lepas tu kadang kita pakai sepah, pakai jumpa, dia kata, ustaz ni konservatif ni, ustaz ni pondok ni, dia tak boleh pula tak? Sedih kita. Naik ikut letak masyarakat. Ya tak ya? Aku pakai sepah, pakai jubah macam ni. Kadang-kadang pakai songkok, kadang-kadang pakai kopiah. Nak cakap. Macam tu. Allah. Hari Jumaat lepas, saya dijemput ke sebuah Jumaat dekat Sandakan, dekat Timsah. Ada masjid bau besar. Saya rasa dalam 2000 lebih. Jadi jumpa pengurusi masjid, pengurusi ketua kampung benar-benar tu. Saya pergi, dia hormatlah saya sebab nolong negara Hakim dari Semenanjung. Padahal nolong negara ni gaji RM2.70 je, RM2,700 je. Kalau tu dia 800, miskin juga 800. Tapi orang sabar, dia hormat kita. Okey ustaz, dulu semua kenali. Okey. Lepas tu azan yang kedua, pertama solat sunat, azan kedua. Saya nak ikut lepas, saya tanya ketua kampung. Tanya Pak Imam pula dia. Ada teks khutbah tak? Boleh ke kalau saya nak khutbah? Silakan. Ustaz kan pegawai yakin, tak ada masalah. Saya tanya doa yang dibutuhkan di Sabah nak baca tak? Dia kata tak perlu sangat Ustaz, kecuali kalau dia ada. Kalau dia ada baca lah. Lepas tu saya kata tak boleh. Kalau Semenanjung Tuanku Sultan, maka apa tu yang dibutuhkan negeri ni baik, sekolah. Okey, kalau kita tak sekolah, kita nak pergi tempat orang, tak boleh main semangat kita, tak boleh. Kita tanya Ustaz dia lah. Jadi saya berubah lah. Saya suruh jaga akidah, jangan jadi tidak sesat, menyeleweng, murtad, jangan terpengaruh usul-usul perbohongan, pasti datang panggil kerja semua sekali. Biar dia kenal Allah dan sifat perbuatan kita Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Jadi saya cakap secara darat. Kalau tu bawa tak boleh umur dia angkat suara. Semua orang tengok. Walaupun tengok ustaz yang mana ni. Lagipun dia punya tu tinggi macam saya duduk satu. Tinggi. Naik ke tangga ada 4-5 tangga. Tinggi duduk. Jadi semua kelompok ni. Terkejut. Allah Rabbi. Dia tak ada tempat dia baca. Masa orang tua pula tu buat. Jadi slow. Kena orang muda pula berapi. Habis dia tahu. Allah Rabbi. Kemungkinan mereka berpendapat Malik sedang menyampaikan kuliah tersebut bukan dari kalangan jemaah mereka. Asal kira parti politik tuan-tuan nak menilai pilihan raya atau tu nak campaign itu up tuan-tuan. Saya kira Pak Hukum, Pak Ilmu, itu tak saya. Atau mungkin juga terdapat individu tertentu yang melarang mereka dari mencampuri majlis tersebut. Ada orang kata saya kira kelas tamian, kita pergi kelas tak lain. Ada juga itu. Dia kata, macam-macam. Okey. Alasannya ialah ilmu syarah itu mengandungi perkara khilafiyah yang perlu dijaga. Ngaji mungkin ke waktu kepala aja. Saya dia kopi kita. Saya pergi Sabah, dia kata, Ustaz nak minum apa? Saya kata, kopi apa ada? Kopi jantan. Okeylah, bolehlah kopi jantan. Sebab dia apa? Ada halal. Kopi jantan dia. Tahu-tahu dia main kopi janda. Bawa itu apa? Main kopi janda. Minum apa? Kopi janda. Kopi janda. Tapi kopi biasa. Standard lah.
kopi campuran, susu tu semua standard lah. Macam Allah. Mereka sebenarnya tidak mampu untuk mengetahui bahawa Syiah inilah sebenarnya yang menentukan umat. Tak mengaji juga umat besar umat. Jadi kita ni kalau masyarakat dia tak mengaji juga umat sebab tu umat masyarakat besar. Itu penyakitnya. Tak mengaji juga masyarakat besar. Bahkan mereka juga tidak mampu bezakan yang mana kosong, yang mana berisi. Ustaz, ada ustaz yang mengajar dalam TV television, dia mengajar kadang teknikal, kadang macam cakap dia. Ada ustaz mengajar betul-betul dia sebut ilmu satu. Maknanya Allah suka tak suka dia sebut. Kami penjemaah tuan-tuan pergi 114 TV Hijrah. Itu ada rakaman saya berkait dengan bahaya Pak Syiah. Nama agama yang setuju pun nama Allah apa nak timpa, nak bantai ke terpulang. Ayo kita punya. Ni Syiah ni menyeleweng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi sekian. Memang ada respon daripada Syiah yang menolak kita. Nanti ada rakaman pula saya cakap tentang Islam liberal. Orang Islam liberal menolak kita. Cakap pun. Jadi kita ustaz takut orang marah. Kita takut Allah marah. Allah Rabbi. Kami punya jemaah 10 malam TV Hijrah. Tonton tengok aku. Saya tak pernah tengok. Rakaman saya tak pernah tengok. Tak sempat nak tengok. Itu dalam bab Syiah. Kami ni lusa pun ada rakaman berkait dengan golongan Islam liberal yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merugi kali satu apa semua tu. Kita akan bincangkan insya-Allah. Ada dalam setengah jam. Saya pun tak tahu dia setting macam mana Allah. Dia bagi masa pada saya, dia tanya soal, saya jawab. Dia soal, saya jawab. Dia soal, saya jawab. Tak tahu dia di balik itu macam mana. Mereka sebenarnya tidak mampu untuk mengetahui bahawa Syiah inilah sebenarnya membentukkan umat. Bahkan mereka juga tidak mampu bezakan antara yang kosong yang berisi. Tengoklah, kadang-kadang ustaz mengajar gaya macam lebih, buku macam lebih, tidak tak? Ustazah ke muka tersenyum ni, ngagu betul. Dia lebih kepada selebriti, bukan dia lebih kepada daripada selebriti. Ada saya suka TV Hijrah, dia tak makeup. Muka tu belum lak-lak dia sikit. Lagi tak makeup. Kalau RTN, marilah kau tak makeup. TV3 bondan makeup ni. Kita ustaz ni nak letak muka kat bondan. Allah, ada marwah kita. Biarlah kita kata mana yang sesuai dengan kita. Sebenarnya ini kerana mereka tidak mempunyai neraca ilmiah disebabkan pembencilan mereka dari ilmu pengetahuan dan jauh dari sanak saudara yang beranim. Kita tuan-tuan, kalau ayat kita Pak Haji, Pak Lebay, kalau kehajian, kelebayan tu ada pada kita, walaupun tak meluruk kat kita, anak cucu nanti akan meluruk. Jadi kita ni haji, berjaya, surau, baca Quran, tengok adik, dengar kuliah. Kalau anak tak meluruk, cucu cicit tak meluruk. Itu baka, saya panggil baka baik. InsyaAllah. Sesungguhnya tidak ada upaya melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pertolongan daripada Allah agar Allah membantu kita untuk kita memahami urusan agamanya. Jika perkara ini berlaku, siapakah di kalangan kita yang benar-benar cari redha Allah yang terima? Cari redha Allah yang terima, takwa dan surah. Nanti kita sudah dapat sikit redha Allah, saya dapat sikit redha Allah dan akhirat. Siapa pun yang tak untuk memahami urusan agama dengan rasa takut dan dari mengaji, mencari ilmu Allah, mencari perintah Allah, menjauh dari Allah, dan belajar dari dengan segala sifat kehambaan seperti baca Quran, berzikir, beramal soleh, mengadakan kegiatan mulai dan mampu bersabar atas kesempatan dari sana hidup. Benar kata ilmu syarah mengalir yang terang di sini wujudnya saat-saatnya penuh hamparan perbedaan. Maknanya apa tuan-tuan? Bila kita belajar ilmu agama hidup di Islam, bila belajar ilmu agama, kuasai ilmu agama, kita jadi sejahtera insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah radhiyallahu anhu, "Ya Abu Dzar, la anta huwa ta'allama ayatan min kitabillah, khairul laka min an tusalli bi rak'atin, wa la anta huwa wa tu'allima baba min al-'ilmi ila lam ya'mal bihi khairan min an tusalli 'alf rak'atin." Rawahu Ibnu Majah. Wahai Abu Dzar, sekiranya jika berpagi-pagian untuk mempelajari satu ayat daripada kitab Allah, nescaya itu sudah lebih baik bagimu dari kamu mengerjakan satu rakaat salat sunat. Pergi belajar ilmu agama dari kitab Allah lebih baik daripada sembahyang sunat satu rakaat. Tuan-tuan pernah sembahyang sunat satu rakaat? Ustaz, tuan-tuan, saya tak pernah. Tak gawe, 23, campur roti, 5 waktu itu ada 555, apa kita kata 555, 10, ataupun 555,
subuh dengan tu asal tak ada dah. Dapat kita katakan belum 16 campur 23 tak sampai lagi satu rakaat. Kalau campur dengan apa solat apa tarawih tak sampai lagi satu rakaat solat sunat. Tapi nak dapat pahala lebih banyak daripada satu rakaat solat sunat untuk ilmu agama. Ni tuan-tuan keluar daripada rumah tadi sembahyang jemaah zikir wirid selawat apa semua sekali untuk ilmu agama lebih pahalanya berbanding 100 rakaat solat sunat. Ada kadang-kadang kita bicara menjadi ilmu yang penting. Orang mari naik masjid, dia tu solat sunat tahiyat. Betul. Tahiyat tu adalah bila kita duduk habis tahiyat sunat. Tapi dia buat tahiyat naikkan, kemudian kembali duduk dia buat tahiyat, lepas tu buat sembahyang sunat lagi, sembahyang sunat lagi, sembahyang sunat lagi. Sembahyang sunat 100 pun baik kalau duduk menjadi ilmu lagi. Itu dia nak fahamkan dulu. Sekiranya engkau berpagi-pagi untuk mengajarkan satu bab, mengajar, tak ada belajar, mengajarkan satu bab daripada ilmu syarak, sama ada ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan, ianya lebih baik bagimu duhai Abu Dzar daripada kamu mengajarkan 1000 rakaat salat sunat. Hak nak belajar menuntut ilmu daripada kitab Allah dapat pahala 100 US dollar. Hak mengajar menyampaikan satu bab daripada kitab Allah dapat pahala 1000 US dollar. Okey, anak murid dapat 100, untuk guru dapat 1000. Okey lah tu. Kalau kita ni sebut US dollar sekarang ni, saya dapat 1000 makin mengajar jauh-jauh. Sebab saya, tuan-tuan nak murid dapat 100. Okey lah tu. Kalau tak panggil asam, dosa pula. Nampak tak? Ini kepentingan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Habis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sahihnya Pusat 79 juz pertama. Imam Hafiz Al-Munziri dalam kitabnya Tarhib At-Tarhib katakan sanad-sanad hadis ini adalah hasan. Sanad-sanad hadis ini adalah baik. Jadi boleh buat dalam babnya tentang menggalakkan kita menuntut ilmu. Habis. Baik, ada nak bincang, ada nak tanya. Ya. Ada ni. Baik. Saya menyambut baik keputusan tuanku pun bersetuju dan tuanku katakan tindakan dia itu tindakan yang betul berdasarkan kepada enakmen kanun syariah syariah yang dipendapatkan di Hadis 1965 membentukkan tentang pengembangan agama bukan Islam terhadap orang Islam. Jadi tuanku dah beri sebagai satu garis panduan. Jadi semua orang rakyat sama ada Hindu, Buddha, Yahudi, semua sekali termasuk Muslim terima. Dah ya. Itu satu kemenangan moral untuk kita lah. Satu kemenangan moral untuk kita, alhamdulillah. Kita nak kajian begitu lah. Kita nak kajian begitu. Kajian macam ada bapa je. Itu kena 5-0. Sebab kenyataan dah tak dapat dia kata faktor cuaca. Kita kalah pada Australia 5-0, faktor cuaca. Faktor cuaca kan sejuk, kena sejuk. Lah Eropah hari sejuk. Faktor cuaca 5-0. Orang letih kalau fahami nak. Kalau faham nak melayang tu, faham melayang. Nanti raja bapa, ada nak remeh. Alhamdulillah, Sultan Syarafuddin berani ya. Ini keputusan ini jelas. Jais bertindak dalam rangka undang-undang yang sah. Baik. Siapa nak tikai ini? Kalau tiga itu dah kebetulan, begitu saja. Jadi bila gaji strong, rakyat pun strong, pemimpin pun lekuk saja. Itu penting peranan raja. Alhamdulillah. Lepas ni tak berlaku lagi. Mana orang bukan Islam, mana Kristian, Hindu, Buddha dan lain-lain. Dia sudah dapat satu lampu merah. Kalau buat juga, tak tahu. Itu ada tindakan dekat. Alhamdulillah. Itu satu negeri. Kita nak negeri Kelantan dengan beberapa Selangor. Macam tu juga. Sentiasa bersama. Contohnya dalam Pak Hudung ni, bagi dia kata okey. Kami bagi dia akan bincang Pak Hudung. Okey. Bincang nak buat tak nak buat. Bincang dulu. Jangan buat ulasan yang berbagai. Ini di bawah bidang kuasa bagi dia. Okey. Itu cantik ni. Mana ada keuntungan untuk agama kita, alhamdulillah. Terima kasih Adi. Lain-lain lagi bilang bijak sikit. Yang sebelah kiri tak ada tak kan?
Okey, sila tuan-tuan. Buku masjid wakaf tu jangan bawa balik. Buku masjid wakaf tu jangan balik. Orang penipuan dah pula Datuk Timbalan Nazir. Beli itu 20. Tengok ada ni 15. Tengok yang lepas 10. Bulan lepas tak ada. Allah baik. Ini buku tuan-tuan, buku saya siapa sebenarnya Wahabi ini ada lagi tuan-tuan boleh dapatkan. Ini maklumat penting tentang akidah Ahlussunnah Jemaah semua dalam ini. Fakta-fakta berkaitan dengan Wahabi semua dalam ini. Tuan-tuan baca dapat maklumat alhamdulillah. Dan esok ni buku ni kita diskusi. Jalan Jabatan Mufti Faham dia panggil saya sebagai panel diskusi untuk mereka negeri faham seminar tentang akidah, realiti dan permasalahan faham Wahabi. Mufti semua jabatan-jabatan semua turun. Jadi saya bincang ini. Saya sediakan dalam 80-90 poin. Saya sebut semua kali. Alhamdulillah. Saya dengan Dr. Fauzi Ahmad daripada UNM dan Dato' Dr. Muhtar Syarif PJK Fatwa Islam. Kami bincang yang ini. Ini boleh dapatkan. Buku saya ni tak ada tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Dulu masa ada tuan-tuan nak beli. Masa ada baru nak beli. Tak ada lah. Tak ada. Itu yang lah. Ini nak cetak balik pun nak cari duit dulu lah. Kita dapat duit ni, kita cetak balik duit ni. Dapat duit ni, kita cetak balik duit ni. Dan gitu-gitu. Itu tuan-tuan. Bukan kita jual semua buku. Tengok orang miskin, budak sekolah, library, semua. Kita bagi, kita sedekah, kita wakaf. Jadi kalau tuan-tuan nak bersama bantu kita nak dapatkan saham akhirat ni, bagi yang duit tinggi tu je. Kalau banyak kita cukup, banyak mana kita cukup. Jadi ada ruang tu bagi kalau sudah kerja dakwah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada semua tuan-tuan dan adik dan ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, beri kekuatan pada hati kita dan pikiran kita untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada semua tindakan kita tadi dapat insya-Allah. Ada masa nanti kita akan sambung pelajaran kita. Haram mengeksploitasi perusahaan. Tuan-tuan ada itu. Nanti saya tanya tuan-tuan terjawab. Saya target ini. Ada.